Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi, jom kita teruskan kepada video yang seterusnya berkenaan dengan inverse graph ataupun graf songsang. Okey. Video sebelum ni memang agak susah sikit kita bermain dengan range domain atau codomain. Jadi video kali ni pun sedikit susah, tapi just nak terangkan dia punya pemahaman dia. Apakah maksud inverse graph ni? Kita dah faham berkenaan fungsi songsang. Okey. Jadi apa kaitan dengan graf pula? Yang ni kena tengok betul-betul. Cikgu dah mention sebelum ni bahawa function can be inverse, dia boleh songsang if and only if the function and given range of domain and codomain is one-to-one function. Sebelum ni cikgu hanya bagi tahu dia mestilah one-to-one, tapi kita dah faham mengenai range of domain dan codomain. Dia kena juga dengan range of x dan range of codomain kat situ diberikan sesuai dengan keadaan one to one function. Kalau bukan one to one, dia jadi many to one, dia dah tak boleh inverse dah. Dia dah tak boleh inverse. Yang tu kena faham betul-betul. Tapi yang ni memang kena banyak bermain dengan soalan-soalan yang susah. Tapi highlight yang kena paling penting sini, dia mestilah one to one function. Kalau bukan one to one, dia tak boleh inverse, tak boleh songsang. So macam mana nak cari graph inverse ni ataupun bentuk dia? Inverse graph can be found by reflecting. Maksud reflect apa? Kita pantulkan reflecting the non-inverse graph on the axis of y equal to x. Apakah axis y equal to x? Axis y equal to x adalah line yang sengit macam ni, yang 45 degree macam ni. Apa maksud 45 degree? Sebab kalau x sama dengan 1, y juga sama dengan 1. Sebab tu y sama dengan x. Kalau x sama dengan 1, y juga sama dengan 1. Kalau x sama dengan 2, y juga sama dengan 2. Lebih kurang macam ni. So koordinat dia mestilah x sama dengan y, x sama dengan y, x sama dengan y. Jadi equation dia menjadikan dia merujuk kepada graf ni. So graf y equal to x ni, line ni adalah graf line cermin. Apa-apa line yang di luar cermin tu, dia akan pantulkan balik ke arah yang bertentangan. Dan itulah fungsi songsang atau itulah graf dia macam mana nak lukis. Itu sahaja. Jadi kita boleh fahamkan juga bahawa f inverse of x is a reflection of fx under the line of symmetry y equal to x. Contoh nak bagi kat sini adalah, kita tengok fx equal to e to the power of x plus 2. Jadi kita ada graf ex kat sini. Apabila graf ex, kita kena tahulah, ingat bentuk graf dia macam mana. Dalam video sebelum ni graf dia macam tu. Okey, tapi macam biasa kita boleh cari y dan x intercept. Cari y intercept. Y intercept x sama dengan kosong. Jadi x sama dengan kosong macam mana? Yang ini y lah. Y sama dengan x sama dengan kosong. E kuasa kosong campur 2. So kita akan dapat 1 campur 2 sama dengan 3. Macam mana dia boleh 1 ni? E kuasa kosong mesti 1. Anything kuasa kosong mestilah 1. So dia punya graf dia, contohlah cikgu padam balik ni. Contoh je lah, contoh di mana di sini koordinat dia 3. Contoh je. Ataupun je tunjuk kat atas ni lah. Ini koordinat dia 3. Macam mana cari x intercept? Boleh tak cari x intercept? Cuba tengok kat sini. Kalau x intercept dah settle kat sini, cikgu buat kat bawah lah. Cari x intercept boleh ke tidak apabila y sama dengan kosong. Okay. So boleh tak y sama dengan kosong? Kosong sama dengan e kuasa x campur 2. Pindah ke kiri, so dia akan jadi negatif 2 sama dengan e kuasa x. E pindah ke kiri akan jadi log base e kuasa negatif 2x. Bila log saja ada nilai negatif, dia dah jadi unknown, jadi math error kat sini. So dia dah tak boleh ada nilai x. Jadinya dia tak akan ada pintasan x. Graf kita akan jadi bentuk macam mana? Graf kita bentuk dia macam ni. Okey, cikgu lukis dia lebih kurang macam ni. Yes, lebih kurang. Jadi itulah graf ex plus 2. E kuasa x plus 2. Jadi macam mana nak cari dia punya fungsi songsang? Cikgu tak nak tunjuk macam mana nak dapatkan equation. Cikgu nak tunjuk macam mana nak dapatkan graf. Jadi kita pantulkan sahaja. Kalau ni 3, pantulan kat sini pun dia akan jadi 3 juga. Dan apabila graf kat sini, kita kena pantulkan sajalah. Kita bermain dengan pantulan sahaja. Okey, bermain dengan pantulan saja, di mana kita faham bentuk graf dia akan jadi keadaan bentuk yang macam ni. Ini cikgu guna lukis yang cantik. Lebih kurang lah, lebih kurang.
Di mana ini adalah dia punya pantulan dia, di mana paksi pantulan dia adalah y equal to x. Jadi distance di sini sama. Kalau di sini koordinat dia 03, di sini koordinat dia akan jadi 30. So itulah kaedah pemahaman inverse graph. So dia akan dapat pantulan tu balik. Itu sahaja. Tapi kalau kita nak dapatkan equation, buat macam biasa. Equation dia jadikan fx sama dengan y. So y sama dengan e kuasa x campur 2. So dah tukarkan x menjadi y menjadi x. So x sama dengan e kuasa y campur 2. Dapat jadikan y sebagai subjek, dia akan jadi x tolak 2 sama dengan e kuasa y. So log base e x tolak 2 sama dengan y, dia akan jadi f inverse of x kat sini adalah log natural x tolak 2. Di mana log base e adalah log natural. Itu songsang dia. Tapi itu jugalah keadaan graf dia. Alright. Jadi antara benda yang kita kena faham juga adalah itulah sebab juga kenapa kalau kita gabungkan atau kompositkan f inverse ke dalam dia punya f ataupun f ke dalam dia punya songsang, dia akan dapat x balik. Sebab x balik tu merujuk kepada line di tengah ni. X balik tu merujuk kepada y equal to x kat sini. Itu merujuk kenapa dia dapat x. Okey, sebab tu dia dapat x kat sini. So kadang-kadang akan ada juga soalan di mana kompositkan antara inverse dengan non-inverse, kita akan dapat nilai x. Alright. Jadi cikgu harap video ni dapat terang lah, ataupun dapat bagi tahu hukum-hukum yang penting. Kalau lah rasa macam susah sangat, dia bergantung kepada soalan lah. Ada juga soalan yang susah macam ni, ada juga yang soalan tak susah. Okay? Tapi macam mana sekalipun cikgu harap information dan ilmu ni sampai. Alright, itu sahaja untuk video cikgu kali ni. Kalau ada apa-apa masalah, sila tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okay? Jadi itu sahaja, terima kasih, jumpa lagi.